Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan task yang diberi oleh lecturer kita, iaitu tajuk yang kita pilih work from home. Okey, apa tu work from home? Iaitu bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah ini istilah yang kita gunakan sekarang lah seperti di era sebelum di revolusi industri tadi. Okey, merujuk kepada petikan penulisan Adrian Baby dalam kolom Flex Jobs. Okey. Beliau menyatakan bekerja di rumah pada zaman pertengahan era direka untuk menggabungkan aktiviti domestik, tetapi lebih banyak dalam menyokong usaha komersial dalam suatu ruang hidup, yakni Ahmad 2020. Okey, konsep bekerja daripada rumah ini tak sama seperti macam yang kita buat kerja dekat office. Okey, dia kerja di rumah, maksudnya dia buat kerja di rumah. Okey, dalam konteks amalan biasa ia wujud dalam aspek flexibility yang tinggi di antara majikan dan pekerja, dan dapat unsur sukarela untuk melakukan pekerjaan work from home lah. Okay, konsep ini diaplikasikan dalam pelbagai jenis pekerjaan untuk memaksimalkan pelaksanaan dia adalah dari segi pelbagai sudut, dan ia dipersetujui oleh ramai pihak. Okay. Sebelum ni Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu KPWKM telah pun memperkenalkan konsep work from home ini pada tahun 2013, tetapi tak dapat kelanjutan yang bagus. Saya sokong dengan pendapat rakan saya Amalina mengenai isu tentang yang baru dikupas tadi lah. So faktanya di sini adalah banyaknya ada kelebihan dan kekurangan. So daripada segi bila kita bekerja daripada rumah, okay, sebagai contoh kita boleh tengok setiap orang, setiap pekerja di dunia ini, okay, termasuklah di negara kita sendiri, okay, sedang mengamalkan satu fenomena baru iaitu new norm lah, bekerja daripada rumah. So ada kelebihan dan kekurangan yang kita dapat kenal pasti, and in fact I think most of my friend dalam group assignment saya ataupun group kawan-kawan saya pernah merasai bekerja daripada rumah. So there's one thing about bila bekerja daripada rumah ni, kita punya kekurangannya adalah yang saya perhatikan adalah dua, which is satu adalah kita punya what we call it as rangkaian perhubungan. Dua, which is satu adalah kita punya what we call it as rangkaian perhubungan, and then kelebihannya macam saya cakap tadi, bekerja daripada rumah dia ada pro and con, kelebihan dan kekurangan. Bekerja di rumah, kelebihannya satu, ada masa dengan keluarga, ada masa nak uruskan anak-anak, ada masa nak buat itu ini. At the same time, kerja orang kata kerja hakiki tu kita dapat buat, and at the same time kerja di rumah also kita dapat buat juga. Second thing is bekerja daripada rumah, kita tidak perlu stres untuk pergi ke tempat kerja walaupun jalan tengah jam gila-gila, especially yang duduk di kawasan bandar-bandar besar seperti Johor Bahru, KL, Penang dan kawasan yang sewaktu dengannya lah. So itu adalah fakta. Okey, terdapat banyak juga peluang yang kita pelajari. Yang pertama, peluang mempelajari teknologi terkini. Jika sebelum ni kita tak pernah tahu apa itu Webex, apa itu Google Meet. So dengan work from home ni kita dapat tahulah benda-benda ni. So kita terpaksa kita kena belajar untuk mempelajari teknologi terkini ni untuk meneruskan kerja secara maya. Kita perlu melengkapkan dirilah dengan kemahiran penggunaan teknologi seperti Zoom, Webex, Google Meet dan lain-lain. Okey, peluang yang seterusnya kita memperolehi ruang kerja tersendiri. Kita perlu menyediakan ruang kerja dengan kelengkapan peralatan kerja sendiri. So, kita perlu menyediakan ruang kerja yang selesa kerana kita perlu duduk di situ untuk jangka masa yang lama.
So ia mampu meningkatkan produktif pekerja untuk tempoh yang lama. Peluang yang seterusnya pula memanfaatkan waktu kerja secara fleksibel. Okey, kita perlu memanfaatkan waktu dengan seimbang. Keluarga. Sekarang ni saya nak nama saya Nafani. Okey, saya nak bincangkan tentang integriti kerja dengan amanah. Okey, so integriti ni kita tahu yang dia macam mengambil rasuah dan juga menyalahgunakan harta kerajaan atau majikan untuk kepentingan peribadi. Okey, untuk work from home ni, integriti ni maksudnya mencuri masa seseorang penjawat awam yang tidak amanah dan jujur. So, menjaga amanah masa adalah asas kepada integriti, iaitu pegangan prinsip moral serta etika kerja yang perlu diterjemahkan ketika menjalankan tugas. Okey, ada 3 integriti dalam work from home ni. Yang pertama ialah sentiasa boleh dihubungi. Yang kedua ialah wajib memohon pula ialah dilarang melakukan perjalanan rentas negeri kecuali dengan kebenaran majikan. Okey, kalau dapat surat daripada majikan baru boleh keluar. Satunya seperti inisiatif aplikasi Workspace yang disediakan untuk pekerja semasa work from home. Memang tak dinafikan bahawa kewujudan platform media sosial seperti WhatsApp dan email sememangnya dapat menyebarkan maklumat dan arahan yang diberikan lebih pantas. Tapi bagaimanapun platform tersebut tidak dapat mencapai tahap kecekapan yang baik kerana arahan kerja yang diterima bercampur dengan mesej-mesej yang tidak berkaitan. Apatah lagi apabila kumpulan WhatsApp itu terdiri dari ahli yang begitu ramai. Semakin ramai ahli, semakin banyak ragam dan telatahnya. Ini akan mengakibatkan seringkali berlakunya kejadian terlepas pandang terhadap arahan tugasan lantaran terlalu banyak mesej atau email yang diterima secara serentak. Platform media sosial seperti ini juga gagal menzahirkan secara berstruktur tentang objektif dan tujuan sesuatu arahan di samping tiada elemen pengawalan dalam melaksanakan tugasan. Cabaran bekerja dari rumah ini perlu ditangani dengan membangunkan dan melancarkan aplikasi Workspace iaitu sebagai sebuah platform yang rasmi dalam pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah. Saya Falisha, Siti Nur Falisha Husna. Okay, work from home ni mesti ada kesan dia. Kesan daripada work from home ni ialah beberapa kesan menarik, dapatan positif dan negatif daripada isu work from home ni apabila pekerja seluruh negara dan dunia terpaksa sepenuhnya menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran profesional baru di rumah, iaitu work from home susulan pandemik COVID-19. Dapatan kesan tersebut mendapati konsep ini semakin popular kerana telah terbukti pekerja mampu membawa dan menyelesaikan tugasan pejabat tanpa ada pergerakan mobiliti sosial secara fizikal walaupun di mana masa di luar bandar. Beberapa kajian telah dibuat melalui tindak balas tinjauan dikumpulkan melalui responden pekerja sepenuh masa dan separuh masa untuk membuktikan konsep perlu diperkasaskan dan menggunakan secara meluas bagi memastikan migrasi luar bandar dan bandar berlaku dengan cepat. Serahkan kepada yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iskandar. Masih lagi membawa pembentangan dapatan kajian 3.0 daripada Isya tadi. So yang saya akan buat kajian ni ada kajian kedua dan kajian ketiga. Kajian kedua ini adalah penilaian Institut Karyawan Sumber Manusia dan Institut Sumber Manusia Singapura. Di mana kajian ini telah mengambil 2,700 responden mengenai sentimen tempat kerja di Singapura sejak 13 April. Sama ada bersetuju atau tidak untuk mengamalkan work from home sejak COVID-19 atau perlu diperteruskan selepas berakhirnya COVID-19, di mana jangkaan vaksin akan ditutup. Disebabkan cabaran-cabaran untuk work from home akibat gangguan utama iaitu dengan adanya keluarga bersama-sama di dalam satu rumah, ekosistem atau ruang kerja yang amat terhad, sempit, daya tumpuan terganggu disebabkan masa di pejabat kita berjauhan daripada keluarga seketika selama 8 hingga 10 jam.
dan mampu memberi tumpuan sepenuhnya pada pekerjaan. Stres yang tinggi sebab terpaksa berkongsi masalah di rumah dan pejabat bersama. Dengan terpaksa melayan. Sekian permohonan saya mengenai beberapa kajian telah dibuat untuk membuktikan konsep ini perlu diperkasakan lagi dan mengamalkan secara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara Malaysia. Untuk rukun negara, kerajaan telah mewujudkan untuk menyatukan semula rakyat terbilang kaum di negara ini. Untuk rukun negara saya rasa tak perlu kumpas lebih lanjutlah. Tetapi untuk falsafah pendidikan negara pula menegaskan bahawa memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah menaikkan insan yang lebih baik. Terdapat ciri-ciri iaitu yang pertama, keazaman untuk hidup bersama dengan rukun dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua, menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan. Bersedia bekerja atau membuat sesuatu sehingga sempurna dan bersedia berkhidmat untuk negara. Yang ketiga, boleh menyertai dengan berkesan dan kegiatan pembangunan negara. Untuk solusi isu berkaitan, penggunaan infrastruktur IT syarikat adalah menjadi keutamaan pada polisi syarikat. Rakan saya yang lain. Sekian. Hai, saya Daya. Sekarang ni saya akan teruskan dengan 4.2 sehingga 4.3 lah yang seperti telah kita bincangkan. Okey, saya penyelesaian dia lah. Okey, jadi penguasaan dalam IT semakin meningkat sebabkan kualiti dalam kalangan kerja tersebut lah. Jadi dengan bekerja dari rumah, kita punya IT makin meningkat dan juga teknologi informasi IT digunakan dalam menyimpan, proses dan menghantar maklumat macam yang kita buat sekarang. Sebab bekerja dari rumah kan macam agak sukar sedikit kan, macam dengan ada anak lah semua tu, tapi kita tak ada masalah untuk tu sebab kita dah biasa dengan perkara ni. Sebab benda ni pun dah berlanjutan selama beberapa bulan dah kan, akan masuk setahun dah benda ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada 4.3 iaitu solusi dari perspektif syarikat. Okey, dari perspektif syarikat pula, banyak kita punya jabatan dari communication macam MCMC, mereka dah keluarkan capaian internet yang laju lah. Banyak dia orang keluarkan perkhidmatan untuk dapatkan data yang lebih baik. Lepas tu cabaran bekerja lebih mudah untuk ditangani dan mencorakkan landscape kerjaya supaya membolehkan organisasi itu berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan juga efisien. Okey, salam semua. Okey, saya akan menerangkan sedikit lah tentang solusi isu berkaitan kebocoran maklumat syarikat. Okey, ringkasan dia melalui Cyber Security Malaysia, kebocoran data pengguna internet meningkat sehingga September 2019 sebanyak 178 kes daripada tahun 2018 dan 2017. Ini terjadi yang melibatkan organisasi berlaku kerana syarikat tidak mementingkan akan perlindungan dan keselamatan data milik mereka. Perkara ini perlu dibendung dengan mematuhi undang-undang dan menghormati hak individu dan syarikat. Okay, cara untuk mengatasinya, syarikat perlu prosedur dan polisi yang ketat bagi mengelakkan kebocoran maklumat menerusi seperti platform WhatsApp, Telegram ataupun WeChat.